Okey, untuk poin yang ketiga, tip solat khusyuk ni, berazam untuk menunaikan solat dengan khusyuk. Selain daripada kita bergembira dengan azan, selain kita bersiap sedia untuk solat waktu, sebenarnya kena ada azam yang tinggi untuk kita solat dengan khusyuk. Maksudnya kita kena ada azam yang tinggi, bukan azam yang biasa. Macam mana kita nak jadi seorang guru dulu, kita bersungguh-sungguh, kita belajar kan dan sebagainya. Berazam tu hinggakan kita berjaya hari ini menjadi seorang guru. Begitu juga kalau kita nak solat khusyuk. Kita kena tanam dulu azam untuk mencapai solat khusyuk. Baru dia akan ada. Baru dia akan terdorong untuk berusaha ke arah mencapai solat khusyuk. Kena ada azam dulu. Ni memang saya juga ada kisah kan tentang azam ni. Memang Allah akan bagi sekiranya kita tanam azam yang tinggi. Kisahnya adalah kisahnya ketika saya bawa anak saya daripada Gombak ni ke Bangi, waktu subuh masa tu pukul 6.10. Biasalah kalau di Selangor ni kan, mana-mana ada kan bulan 1, bulan 2, bulan 3 tu, waktu solat subuh dia adalah pukul 6.10. Dia nak kadang-kadang sampai 6 suku, 6.17 pun ada. Jadi saya daripada Gombak, saya kena betul lah pukul 6 suku, barulah tak jam, barulah tak ada kereta sangat untuk sampai ke Bangi pukul 7 lebih-lebih kita. Jadi saya memang biasa saya turun daripada rumah pukul 6 suku. Jadi sekali anak saya, dia anak tumpang sekali ke Bangi sebab dia ambil program istiqdadi di IPG tu untuk 3 bulan ke Mesir. Sebelum tu dia ada kan persediaan. Pagi tu saya kena bawa dia lah pagi tu. Sebab dia masuk asrama dia pagi Isnin tu. Tapi saya dah gelisah malam tu. Saya kata macam mana nak solat di sini, dia lelaki, dia solat kat surau, pukul 6.30 baru habis kan. 6.35, 6.40 lah kalau dah subuh lambat. Saya dah berfikir malam tu, saya kata nak macam mana nak pergi sebelum subuh ke ataupun selepas subuh lagi lambat. Okay, saya pun berambil keputusan sebelum subuh. Tapi saya kata terpulanglah, serahlah pada Allah sempat ataupun tak sempat. Jadi saya pun bawa lah bangun masa tu pukul 5.30, bersiap-siap tu dalam kat aku 6, dalam 5.55 tu. Okey, turun je lah. Okey lah, mana-mana pun sempat tak sempat berjemaah dengan masjid di IPG kan. Sebab dia anak lelaki. Saya tolong fikirkan untuk dia sebab dia anak lelaki. Maknanya fardu kifayah untuk dia solat berjemaah di masjid. Saya masa tu ABC. ABC tu maknanya Allah bagi cuti. Jadi saya berfikir untuk dia. Nak ceritanya azam ni, bila kita berazam, Allah akan bagi. Walaupun bukan untuk diri kita, walaupun untuk orang lain Allah bagi juga. Saya pun naik kereta tu serah je lah. Okey, naik. Ya biasa-biasa naik. Laju biasa-biasa kan. Sampailah dekat masjid IPG tu, kami naik bukit. Masjid IPG kan dah atas bukit. Bila kita naik je bukit tu, parking tu, mikrofon luar tu bunyi. Imam, saya buka tingkap sikit lah, buka tingkap tu, dengar imam kata, imam baca, Allahu Akbar. Saya pun dah suspend. Saya kata ni, sebab imam baca tu Allahu Akbar tu dia senyap lama. Dia lama, bukan kalau kata dalam solat tu dia akan Allahu Akbar lagi, tu maknanya dia rukuk dan sujud sebagainya. Ni dia lama, saya dah macam dah suspend. Saya kata sama ada dia takbir pertama baca doa iftitah ataupun dia dalam keadaan tahiyat, takbir untuk duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Saya rasa macam antara dua tu. Saya kata yang mana satu ni? Tunggu je lah kan. Tunggulah seterusnya imam sebut apa lagi, baca apa lagi. Tiba-tiba nak ceritanya, Allah ni tolong, Allah ni bagi apa yang kita nak. Allahu Akbar tu dia diam lama tu, saya tunggu je lah, suspend tunggu. Kan? Tengah suspend ni ya tunggu. Tiba-tiba dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dalam hati saya kata, Masya Allah, Subhanallah. Saya rasa macam Allah, terima kasih Allah kerana telah mengabulkan permintaan saya untuk anak saya lelaki ni solat berjemaah di masjid. Allah, terima kasih Allah mengizinkan anak saya sempat solat berjemaah di masjid. Itu untuk anak. Lepas tu saya bekerja, anak saya masa tu dia tengah tidur lah, perjalanan tu dia tidur. Saya kata, long bangun, solat subuh. Dah, ni kan.
Dia pun turun daripada kereta pergi ambil wuduk dan solat. Nak ceritanya Allah ni mengabuli apa yang kita nak. Berazam untuk sampai ke IPG solat berjemaah di masjid. Walaupun jauh tu 40 km tu tak boleh agak. Mungkin sampai lewat, mungkin sampai awal sangat. Tapi dia tunggu. Allah izinkan. Okey. Tapi saya dah bersedia lah kalau tahiyat akhir pun macam mana kan. Tapi nak ceritanya Allah bagi apa yang kita nak. Okey, seterusnya tip solat khusyuk ni yang keempat adalah persediaan fizikal. Ni memang tak dinafikan persediaan fizikal dari segi badan kita. Maksudnya badan kita, diri kita lah yang ketika kita mandi wajibnya, kita mandi hadah besar semua kan. Diri kita hadah kecil ke kan, dari segi taharah tu memang kita kena ajar anak-anak pelajar kita betul-betul istinja, betul-betul taharah, berdehem ketika buang air kecil tu memang kena ajar. Itu takut air kencing yang menitih-menitih sikit-sikit tu, itu boleh menyebabkan solat dia tidak sah, ataupun taharah dia tidak sempurna dan menyebabkan wuduk dan solat tak sah lah. Okey. Persediaan fizikal ni selain pada diri, pakaian pun kena pakaian yang tak ada najis, yang bersih, yang dibasuh dengan air yang mutlak, bukannya yang tidak mengalir air dan sebagainya. Kena ajar pelajar-pelajar kita pakaiannya adalah bersih daripada najis aini ataupun najis hukmi. Macam tu. Dan kena yakin lah kalau kita dah sedaya upaya dah cuba, dan kita kena meyakini bahawa pakaian kita dah bersih. Dan yang terakhir adalah tempat solat kita tu, sejadah kita ataupun ruang solat kita tu tak adanya najis-najis, mesti sempurna dan bersih. Sebab dan kesimpulan daripada persediaan fizikal ni maknanya kalau kita nak mencapai solat khusyuk mesti daripada wuduk yang khusyuk, dan untuk mencapai kesempurnaan ataupun solat diterima, wuduk disah, kita kena taharah tu juga adalah yang betul, taharah yang betul. Barulah dia tiga tu berkait antara taharah, wuduk, khusyuk dengan solat khusyuk. Okay, itu saja untuk tip-tip solat khusyuk, dan saya rasa jam pun dah menunjukkan hampir 10.30, lagi 2-3 minit. Saya serahkan kepada Kak Dr. Nur Habibah dulu. Harap jangan tidak ke mana-mana lah, datang lagi pukul 11. InsyaAllah. Ya, Ustazah ya. Nampaknya kita pun dah menghampiri 10.30. Jadi kita berhenti rehat dahulu selama setengah jam, dan kita mula kembali pada pukul 11 pagi insyaAllah. Terima kasih kepada peserta ya, kita berehat sebentar. Ada yang nak buka soalan ke? Ada yang nak bertanya kepada Ustazah? Boleh juga, silakan. Okey, Assalamualaikum. Ustazah boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zraini Zakaria dari SK Meru 2 Kelang. Okey, soalan saya Ustazah, ni berdasarkan kepada yang Ustazah present tadi, tip khusyuk solat kan? Okey. Selalu yang ditanya kepada saya, persoalan murid-murid begini. Ustazah, macam mana saya nak dapat khusyuk yang solat yang sangat khusyuk apabila saya berada di dalam situasi masalah, maksudnya keadaan dia sangat bercelaru masa itu. Okey, contohlah kan, dia sangat bercelaru di dalam keadaan yang sangat takut. Okey, contoh nak menghadapi peperiksaan. Kadang-kadang anak-anak kita ni orang kata dia punya harapan ibu bapanya sangat kuat. So kadang-kadang dia takut. Jadi semasa solat tu dia kata dia baca macam biasa, maksudnya baca surah macam biasa, dia lakukan solat macam biasa, tetapi dia merasakan bahawa macam dia tak faham. Dia kosong, dia macam solat aja. Jadi dia tak rasa kemanisan solat tu. Okey, macam mana Ustazah saya nak menjawab persoalan murid ataupun pelajar macam itu? Okey, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey, insyaAllah kita akan bagi jawapan tu pada slot yang pukul 11 nanti, lebih kurang gitu. Bila kita dah sambil-sambil tu kita akan sebut
Sebab bila saya bentang dulu tentang solat khusyuk, barulah akan nampak macam mana cara nak cara ataupun usaha ataupun cara cuba maknanya untuk dapatkan solat khusyuk tu. Kita akan bentang insyaAllah. Boleh ya berehat dulu 10.30 hingga pukul 11 dan kita sambung pukul 11 lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.